Oh, kita bagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uhuah, salam kasih sayang. Salam satu Malaysia, salam Rotex Friends. Kami berjumpa kita lagi pada hari ini, pada hari Jumaat hari ini, untuk sesi kita yang mana seperti biasalah kita akan buat sesi live daripada pukul 11 sampai pukul 12 lah kalau untuk hari ni lah kan. Jadi sedikit sebanyak saya akan ceritakan sikit tentang pengenalan background dulu lah pasal Andalusia Tijarah. Jadi seperti yang anda lihat di belakang saya, ada nama Andalusia terpampang, Andalusia Tijarah terpampang di belakang kan. Jadi Andalusia Tijarah ni beroperasi dari Mac 2019, maksudnya tahun lepas lah kan. Dia beroperasi secara penuh. Jadi seperti yang anda tahu, syarikat ni memang hampir-hampir dalam 2 tahun lah senang cakap kan. Tapi dengan bantuan dan sokongan ramai beribu-ribu jemaah dan pelanggan-pelanggan kami, kini syarikat kami bertambah lebih maju lah kan. So dari servis, dari segi produk kita pun dapat sediakan banyak produk ataupun servis kepada kita punya pelanggan lah kan. Pelanggan-pelanggan kita pun memang dia akan tanya. Bila memang kita buat, kalau semua orang tahu kita punya servis ni memang orang tahu kita buat adalah sebelum ni masa tahun lepas lah kan. Kita memang orang panggil tak asyik lagi lah dengan coverage orang panggil takaful perjalanan kan. Motor juga kan. Maksudnya tahun lepas saya cakap. Tahun lepas. Tahun lepas memang kalau cakap pasal trip care ni kan, orang dah tahu dah mana nak ambil, yang mana yang terbaik juga nak ambil. Dan memang ramai orang yang bila ada masalah dia apa orang panggil buat claim kan. Dengan kita tak ada masalah lepas tu. Memang dah beribu-ribu jemaah yang buat dan dapat. Saya nak bagi tahu jumlah claim tu memang banyak lah, saya cakap lah, memang banyak. Jadi kalau sebab ramai orang kata macam mula-mula ada orang tak tahulah kenapa Andalusia Tijarah ni ditubuhkan jugalah kan. Sebab bila orang pergi ke Andalusia travel tours kan, dia kata memang kalau pasal package memang best kan. Memang ada macam-macam lah kan. Untuk orang, kalau orang nak spend macam ikut budget, ada nak spend nak betul-betul tinggi kan, betul-betul banyak duit, so boleh. Lepas tu memang tempat-tempat yang Andalusia Travel Tours sediakan tu, tempat kita berlancung tu memang best lah. Memang banyak tempat best. Kalau siapa pernah pergi Andalusia Travel Tours tahulah. Miss Naim lagi? Belum lagi ya. Mungkin tahun depan kot. InsyaAllah tahun depan. Kalau COVID ni insyaAllah tak ada masalah kan untuk tahun depan. So mungkin Mr. Nani boleh pergi. Sebab pengalaman saya pun memang saya pun suka jugalah. Memang bukan banyak lah, tapi adalah beberapa lah kita pergi jugalah dengan Andalusia Travel Tours ni. So bila orang kata bila pergi beli package ni, diorang best tau, diorang rasa. Tapi
bila nak ambil coverage ni, dia orang rasa macam apa tu, macam tak best. Sebabkan orang yang explain tu dulu, masa zaman dulu, sebab tak ada sangat, kita tak ada company tijarah ni. Kalau dulu ada company tijarah ni memang senang lah kan. So dulu bila orang nak ambil apa orang panggil perlindungan untuk perjalanan ni, dia macam dia orang tak tahu, confused, macam berapa banyak cover ni kan. Lepas tu cover ke tak benda ni, contoh macam apa, cover ke tak kaki patah kan, dia orang pun tak tahu kan. Lepas tu berapa harga dia, dia orang macam mungkin dia orang bayar je lah, tapi untuk coverage tu dia orang tak tahu hak dia orang. Tapi since sejak daripada tahun lepas lah kan, kita banyak mendidik, atau bukan mendidik lah, macam kita bagi awareness kepada jemaah-jemaah analisa travel, yang mana dia ada, kalau dia ambil takaful perjalanan, sebenarnya dia ada coverage ni, dia ada ni, dia ada hak yang ni yang boleh diambil kalau ada ditimpa masalah ketika dalam perjalanan. Jadi bila tubuhnya analisa sejarah ni, dia orang kata macam best lah benda tu kan. Dia orang kata macam kenapa tak tubuhkan awal-awal dulu, kenapa tak ada lagi kan. Tapi sebabkan macam apa tu, kita memang ada kesedaran, analisa travel tour sendiri macam memang ada plan benda tu. Memang ada orang panggil macam nak buat orang panggil agensi takaful ni. Sebabkan kalau kita tak buat memang susah juga. Betul. Okay, Jadi kita ada ramai dah komen ni. Oh, alamak. Kita tak start lagi sebenarnya. Alamak. Tapi dah ramai. Baru start intro dah ramai orang juga masuk lah. Okay, jadi kita ada Karl Haikal is watching. Lepas tu Nur Safika Jalaluddin kan, watching. Terima kasih kerana menonton. Lepas tu kita ada Karl Haikal cakap juga, selamat pagi, I'm back. Itulah sebenarnya Encik Karl Haikal ni dulu masa awal kita buat kan, memang ada. Memang selalu kerap lah masuk kan live kita. Lepas tu ada dalam berapa seminggu jugalah, tak tahu. Apa tu, Miss Nani pun perasan juga benda tu kan. Miss Nani kata macam, mana dia ni selalu ada kan. Jadi nasib baik alhamdulillah lah. Apa Karl Haikal mungkin bersiaran lagi dengan kita lah, bersama kita lah. So kita ada daripada kita punya ni, salam Jumaat, salam Maulidur Rasul Tuan Aziz dan Miss Nani. Betul. Okay. Waalaikumsalam. Jadi hari ni adalah Jumaat, kita orang panggil berdoa makbul lah. Dan apa semalam pun Maulidur Rasul kan. Kita punya hari kelahiran Nabi Rasulullah kita kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak berselawat kan. Jadi kita mengingati dia lah jugalah. So kita ada Nur Silawati Kamaruzaman. Saya pernah guna khidmat analisa untuk pergi umrah pada tahun 2009. Betul. Lama. Ini memang orang panggil bekas peminat, pelanggan setia juga untuk analisa travel ni. Jadi macam Puan Nur Silawati sendiri kan, mesti pernah dulu bila ambil travel ni kan, package orang panggil holiday ke umrah ke dekat analisa travel, mesti pernah ambil kan, seronok kan benda tu kan. Macam okey, tapi mesti ada masalah tentang apa, perlindungan sendiri kan. Sebab perlindungan sendiri tak ada orang panggil, tak ada satu macam, bukan staff lah, tapi satu company analisa sendiri yang akan explain ataupun akan beritahu tentang hak-hak dan juga perlindungan yang Puan Nur Silawati ada lah, yang cover lah, saya cakap lah. Tapi sekarang kalau Nur Silawati pergi lagi, saya tak pastilah Nur Silawati pernah ambil ke tak dengan kita. Tapi kalau Puan Nur Silawati pernah ambil, jadi Puan Nur Silawati tahulah bagaimana kita dah terapkan banyak orang panggil kesedaran kepada pelanggan-pelanggan Analisa Travels. Dan juga tak semestinya Analisa Travels sendiri, tapi ada pelanggan daripada luar juga yang kita promote juga. Sebab kita nak, sebab benda ni dia dah lah orang panggil macam tak adalah mahal sangat kan. Pergi dalam 2 minggu, lepas tu bayar dalam paling rendah pun 70 lebih kan. Lepas tu diorang boleh rasa selamat, rasa tenang benda tu. Jadi kalau macam sebelum ni memang tak ada. Senang cakap macam tu lah. Jadi semenjak tahun lepas, Mac tahun lepas, kita memang terapkan dengan baik lah, saya cakap. Kita bagi servis yang terbaik. Kita, kalau yang tak faham tu, memang kita explain. Kalau ikutkan, memang saya ingat lah kan, satu ahad tu memang kita akan explain. Memang seorang tu kadang sejam jugalah. Nak bagi faham kan. Nak bagi faham lah. Jemaah tak faham kan? Sebab jemaah tak faham, itu yang kita tak nak. Sebabkan nanti bila apa-apa jadi, dia pun tak tahu, boleh claim ke tak kan. Dia pun tak tahu benda tu. Kadang dia pun macam biarkan je. Dah ambil orang panggil perlindungan tu, tapi tak buat apa-apa kan. Jadi kita dah banyak terapkan benda tu lah, kesedaran. Jadi kita ada daripada Rahizam Jebat.
Peminat setia. Ni peminat setia juga. Ni tak pernah tak masuk live kita lah. Jadi salam Jumaat Tuan Aziz dan Miss Rani. Waalaikumsalam. Salam dah tak ada hai dah. Hari tu lah hai. Betul lah. Hari tu hai kan. Hari ni salam pula. Hari ni Jumaat. Betul. Okay. So jadi kita sambung balik. Sebabkan apa tu, macam saya cakap lah, orang confuse bila bayar package. Bukan package lah, maksudnya perlindungan takaful ni. Orang confuse benda dia macam apa yang cover, apa yang tak cover. Jadi dalam live kita dan dalam takaful agency kita ni, kita banyak explain kepada jemaah lah benda tu. Tak semestinya dari segi perjalanan je. Kita ada banyak. Kita bukan satu produk je. Kan? Mungkin tahun lepas kita terapkan travel, Tripcare 360 kan. Jadi kalau ikutkan produk kita ada Tripcare 360 yang international kan. Yang orang panggil pergi keluar negara lah. Jadi boleh ambil. Lepas tu domestik pun ada. Kalau siapa rasa macam domestik tu, saya dah tekankan minggu ni juga kan. Baru hari Rabu. Hari Rabu lepas saya tekankan yang mana domestik ni ramai orang yang nampak macam remeh lah. Nak ambil ni perlu ke ambil ke apa kan. Sebab dia kata samalah dia duduk Malaysia je kan, pergi hospital macam biasa. Tapi kalau siapa yang ada experience nak masuk hospital pun, kalau luar negeri pun, memang orang panggil, bukan kita malas, tapi kita macam tak tahu macam nak buat semua. Kita pun tak tahu. Sebab kita pergi negeri orang, bukan negeri kita sendiri. Kan orang kata apa, yang perumpamaan tu, tak berpurung. hujan hujan di tempat orang, lepas tu hujan apa benda lah, lebih kurang macam tu. hujan emas di tempat orang kan. Hujan batu di tempat sendiri. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Maksudnya kalau kita pergi kat tempat orang tu, mungkin hujan ni kita pun tak tahu hujan macam mana kan. Lain-lain. Hujan pun dah lain kan. Dalam kalau kita tak peribahasa sendiri, hujan pun dah lain. Ini lagi kalau saya cakap minggu ni, yang minggu ni yang live yang lepas saya cakap tentang logat pun dah berbeza kan. Nak bercakap pun, nak cakap bahasa Melayu pun memang susah kalau nak cakap luar negeri, orang negeri lain ni kan. Jadi maksudnya kalau kita ambil pasal itu, kalau bercakap, kalau pasal apa panggil kesihatan kan, kalau untuk hospital semua lagi susah lah saya cakap. Jadi siapa ambil domestik ni, kita ada sediakan juga yang mana harga dia mungkin puluh-puluhan je. Mungkin dalam 20 lebih boleh dapat, mengikut kepada hari lah, kita pergi berapa hari semua kan. Jadi itu salah satu kita punya produk. Lepas tu kita ada juga fire takaful, ataupun kita panggil takaful kebakaran lah. Jadi siapa yang ada rumah, saya cakap macam ni lah. Saya nak bagi short kesedaran kepada tuan-puan semua, yang mana siapa yang rumah dia dah habis bayar, lepas tu mungkin dia ada buat renovation, antara dua tu, kalau rumah yang dah habis bayar, selalunya bank tak akan, dia dah habis kontrak dengan kita, dia tak akan sambungkan dia tak kisah dengan kita, dia tak akan sambungkan dah kita punya perlindungan yang kita ada semasa kita ambil dengan bank. Jadi apa yang perlu buat adalah just pergi dekat kita je, kita boleh buatkan terus. Tak, orang panggil senang je lah, online je boleh buat kan. WhatsApp saja ataupun call saja kan, dah boleh dapat terus. Jadi lepas tu itu terus cover, yang mana harga dia memang murah. Kalau ikutkan, orang takut rumah macam besar kan. Kalau macam contoh macam kereta lah kan, kereta kecil, harga mungkin premium kan dah 500 lebih kan. Lepas tu orang takut lah, kalau rumah ni lagi besar dari kereta kan, jadi mahal ke kan. Tapi tak, dia selalunya bawah 500 kan. Betul. Kalau bawah 100, apa orang panggil, macam secara simple dia kan, kalau orang nak cover isi rumah pun dalam bawah RM80 atau bawah 100 lah, saya cakap dengan selamat lah. Bawah daripada RM100 dah boleh cover 10,000 punya isi rumah punya harga. Kalau kita punya nilai barang isi rumah tu lebih daripada bawah 10,000, cover je dalam bawah RM100 dah cover semua tu 1 tahun. Jadi itu memang terbaik lah benda tu lah. Itu salah satu orang yang tahulah. So lepas tu renovation pun sama. Kalau siapa yang dah pernah orang panggil ubah suai rumah, kalau contoh dia dulu rumah dia 2 tingkat, lepas tu dia cover memang macam tu lah, bank pun kata okey boleh cover semua fire kan. Jadi lepas tu dia kata dia adalah duit poket ni sikit kan, dia nak tambah 1 tingkat lagi lah rumah dia kan. Jadi boleh ke tak kan, boleh lah dia buat kan semua kan. Lepas tu tapi cover ke tak, itu yang orang tak tahu kan. Jadi kalau siapa yang buat renovation, contoh dia 2 tingkat sebelum ni, dia tambah kepada 1 tingkat, 3 tingkat jadi kan. Jadi memang macam kek lah sikit nampak kan. Jadi benda tu memang tak cover. Kalau ikutkan dalam polisi yang mana bank dah tetapkan, bank tak akan tengok lah rumah kita setiap hari jenguk, setiap tahun tak ada. Kita yang kena tengok sendirilah. Ataupun kalau nak bagi kita jenguk pun kita boleh juga. Kita akan tengok, okey dah tambah apa? Dah tambah tingkap lebih ke? Dah tambah
orang panggil tingkat yang satu lagi ke, tingkat ketiga, tingkat keempat kan. Tak kisah apa tingkat nak. Berapa tingkat nak kan, boleh je. Tapi yang penting cover benda tu. Ramai orang yang bila dia buat tingkat ketiga, empat, lima semua ni tak cover dah kan. So bila apa-apa jadi, yang cover yang 2 tingkat tu, yang kita ada bawah yang ada lebih 4 tingkat kat atas tu tak cover. So dari situ, itu saya bagi tahu kesedaran sikit lah tentang fire takaful. Jadi lepas tu kita ada produk SME juga, yang mana kita panggil perusahaan kecil lah kan. Jadi perusahaan kecil ni memang orang rasa macam apa, tak perlu cover lah sebenarnya kan. Macam dia kata, alah dia punya kuih tiaw kan, biarlah kuih tiaw. Macam saya cakap kuih tiaw tu lah kan. Biarlah hangit ke biar hilang ke apa kan, tak kisahlah. Tapi lepas tu itu kalau orang yang biarlah. Tapi kalau ada orang ni jual kuih tiaw, dia sayang kuih tiaw dia kata, ish, macam mana kuih tiaw dia ni simpan dalam satu stok dekat gudang kan. Tapi kalau apa berjadi, kalau terbakar ke, kalau apa tu kecurian ke kan, kuih tiaw tu curi sendiri kan. Kena curi kuih tiaw tu, cover ke tak kan? Ada ke tak pelindungan ni? Ramai orang tak tahu, tapi memang kita ada sediakan SME Takaful ni, yang mana dia akan sediakan kalau apa-apa stok kita, yang mana yang ada stok tu kan, buat perniagaan yang kecil. Perniagaan kecil tu tak sebenarnya macam kecil sangat lah, tapi biasalah, yang biasa orang buat. So yang ada simpan stok tu dah panggil perniagaan kecil lah kan. So perniagaan kecil tu yang ada simpan stok tu boleh cover juga benda tu kan. Kalau siapa yang ada pekerjaan kan, siapa yang ada pekerja, kalau ada staff tu kan, jadi dia masak kuih tiaw tu, takut dia kena melecur kan, ataupun terbakar tangan dia kan, terbakar muka ke apa kan. Jadi boleh cover juga benda tu. Kita cover kecederaan lah. Jadi benda-benda macam tu ramai orang tak tahu. Jadi dalam live ni dan dalam Takaful agency kita ni, memang kita terapkan benda tu lah. Jadi macam tahun lepas kita akan terapkan trip care international. Tapi kalau tahun ni, kalau ikutkan kita terapkan fire Takaful, dan lebih-lebih lagi adalah kita terapkan kita punya motor Takaful lah. Okey Tuan Cik, kita ada viewers yang baru join. Okey. Itu Isnia. Okey, Puan Isnia. Join kita. Okey, terima kasih join live kita. Jadi nasib baik join sekarang. Kalau tak, kita tak sebut lagi poin-poin yang untuk hari ni, tajuk hari ni saya tak bagi tahu lagi. Jadi tak apa, kita join dulu kan. Kalau ada yang kawan yang tengah tidur ke apa kan, minta dia, kejutkan dia ataupun kan WhatsApp dia kata, okey ada live Rotex Friend ni kan, yang mana akan bagi macam informasi yang mudah dan orang panggil menyeluruh jugalah kan. Jadi bagi tahu, sebab lepas ni sekejap lagi je saya akan teruskan dengan tajuk kita hari ni. Betul. Jadi macam apa tu, kita ada sediakan motor Takaful. Saya cakap iaitu kita panggil brand dia Rotex Friend lah. Kalau apa-apa just cakap Rotex Friend je kan. Jadi search je Rotex Friend, lepas tu boleh WhatsApp ataupun online kita, Gmail ke, tak kisahlah mana-mana. Lepas tu kata kita nak renew Rotex kan. Renew kita punya perlindungan kereta, perlindungan motor, lori. Tapi lori tu mungkin lori yang mungkin bukan komersial lah saya cakap. Jadi kalau perniagaan mungkin boleh juga. Lepas tu kalau van pun kita ada buat juga, van sekolah pun kan. Ada orang nak buat kan. Memang dia kata susah lah kan. Dan lagi time tu PKP kan. Lagi PKP ni siapa yang nak keluar kan. Memang susah, beratur panjang kan. Dengan memang bahayanya orang panggil bukan rate lah, orang panggil macam kadar kita untuk dapatkan COVID tu bahaya kan. Lagi-lagi dengan Malaysia ni sekarang ni, lately dalam minggu ni pun dah memang tinggi juga kan. Kalau ikutkan kes sekarang ni dah 30,000 dah cecah kan. Jadi memang amat bahaya. Tapi macam mana nak buat, kita nak pakai kereta juga, ataupun kita tak nak kereta kita ni kena puspakom kan, kalau lambat sangat kan. Jadi apa yang perlu buat, just contact kita je, WhatsApp kita kan, email ke, tak kisahlah mana-mana lah. Jadi kita dekat Rotex Friend punya page tu ada tulis lah, kita ada letak kita punya nombor telefon. Just CTA je, call to action, tak ada masalah. Okay Tuan Aziz, mungkin kepada komen-komen ni kita akan bagi diorang free gift lah kan. Betul. Jadi saya nak beritahu, kalau siapa yang komen Facebook live kita ni, jadi kita akan bagi free gift. Iaitu Touch and Go kan. Hari ni kita punya sponsor, bukan sponsor sangat lah. Sponsor kita hari ni adalah Rotex Friend punya Touch and Go punya orang panggil kad tu kan. Jadi contoh kalau saya nak beritahu, kalau setengah orang kan tak sampai kan. Macam Miss Nani sampai tak? Oh, tak sampai. Tak sampai kan. Nak keluar tangan, bukan keluar tangan, keluar kepala, badan semua. Memang saya tengok memang kesian jugalah. Tapi bila tengok macam sebenarnya ada, saya fikir macam kita boleh sediakan ni Touch and Go stick ni, sebabkan ramai rakyat Malaysia ni, sebab kebanyakannya kalau ikut ketinggian statistik rakyat Malaysia, ketinggian wanita sendiri kan keseluruhan adalah dalam 165 average kan.
165 cm. Rendah tu lah. Rendah lagi lah. Rendah macam tu lah. Jadi kalau macam lelaki pula 170. Jadi tapi kadang ni dia akan naik lah statistik ni. Mungkin sebab kita pun dah cara pemakanan kita jaga semua kan. Lama-lama kita akan dari segi kesihatan kita akan menjadi lagi tinggi, sihat semualah. Jadi itu kadang untuk sekarang lah. Memang sekarang kalau kita tengok rakyat Malaysia semua lebih kurang kalau cakap average lah kan, dalam 165 cm lah. Average dia lah. Jadi average 165 cm tu nak keluarkan tangan nak sentuh tol tu memang tak sampai. Jadi apa nak buat? Kita tambah tangan lagi panjang. Jadi senang lagi. Nampak ni? Kalau sebelum ni kita macam ni kan. Jadi ni lagi jauh kan. Boleh cross Miss Nani lagi kan. Jadi ini adalah kita punya free gift. Kalau siapa yang komen, siapa yang bagi thumbs up ke apa kan, bagi komen je. Bagi komen kita nampak senang. Lepas tu mungkin kita akan contact tuan puan, bagi alamat kita akan hantarkan benda ni lah. Tak ada masalah benda tu lah. Sangat mudah. Okay, jadi kita sambung balik lah. Macam semua produk-produk ni kita memang jagalah. Memang kita terutamanya tahun ni memang Fire Takaful dengan saya sebut tadi, dengan Rotex lah kan, dengan motor Takaful sendiri. Jadi kita dah jumpa pelbagai banyak kes kan. Banyak jenis klien jugalah kan. Yang mana dia ada masalah ni, masalah ni, kita boleh selesaikan. Apa-apa yang penting tanya kita dulu. Kalau tak tanya macam ni kita nak tahu masalah kan. Tak boleh nak tolong. Tak boleh nak tolong juga kan benda tu. Jadi untuk mungkin siapa yang risau sebab kita sebut pejabat-pejabat kan. Pukul berapa kita punya pejabat ni kan, urusan kita ni. Jadi yang penting kalau dari segi pejabat kita buka dari pukul 9 sampai pukul 1 lah. Sampai pukul 6. Yang asal Kebiasaannya kita akan buka pukul 9 sampai pukul 6. Lepas tu hari Jumaat, kalau hari Sabtu 9 sampai pukul 1 petang. Tapi kalau macam sekarang ni COVID lah kan, sebab kan dikeluarkan KKM punya orang panggil rules dan regulation kan. Tetapan dia kata yang kalau boleh macam kita kena kurangkan lah kita punya masa bekerja di office. Tapi dekat rumah pun bila balik kita buat work for home lah kan, semua benda tu. Jadi sekarang ni kita dari pukul 10 sampai pukul 1 kan. Pukul 2. Pukul 2 nak pukul 1 kan? Tak. Pukul 2 kan. Okay, so daripada pukul 10 sampai pukul 2 kan. Jadi itu dari hari Isnin sampai Jumaat lah. Lepas tu kita ada beberapa lah yang datang. Bukannya kita ada full house sangat lah. Jadi untuk kalau macam setiap hari tu kita memang ada dalam 3 staff kan yang datang kan. Memang sikit lah untuk PKP ni kan. Tak semua boleh datang. Tak semua boleh datang. Lepas tu hari Sabtu pun kita tak ada, untuk sekarang je lah. Tapi kalau mungkin siapa yang tak sempat pun datang pukul 9, 6 ni, lepas tu kita boleh online je. Tuan puan boleh online saja, WhatsApp saja kan. Boleh call pun boleh kan. Supaya nanti macam ada masalah, kalau tuan puan yang sangat busy ni, saya tahu memang sangat busy. Kalau saya macam coverage ni kan, bila kita cakap pasal takaful, busy lah kan. Memang busy tak sempat. Busy. Kalau makanan nak kena order lah sekarang benda macam tu. Jadi jangan risau, just WhatsApp je, kita boleh bagi quotation, kita boleh bagi nasihat. Kalau siapa yang tak tahu nak ambil coverage apa kan, bagi tahu saja. Jadi kalau siapa yang nak tahu kenapa kena ambil coverage ni ke semua kan, jadi yang sesuai ke, kenapa dia punya lain ke apa kan, boleh tengok live kita balik. Kita dah banyak dah live kita buat kan, yang mana kita terangkan banyak tentang perlindungan takaful semualah. Jadi kita ada komen lagi dari Raizam Jebat yang first. Betul Tuan Aziz. Naik motor kalau tak pakai helmet jika berlaku kemalangan amat merugikan kita sebab kehilangan harta benda dan nyawa. Betul tak? Betul. Kalau tak pakai helmet kat kepala, habis kat kepala kita kan. Dia melibatkan kita pun tak sedar semua kan. Jadi saya senang cakap, kalau takaful ni seperti helmet lah. Kita pakai takaful helmet tu yang pertama kan. Pertama, jangan kita pakai kalau orang kata kalau cakap pasal takaful ni, kita letak yang pertama, kita letak yang di kepala kita kan, masa kita bawa motosikal. Jadi sama juga, kalau kita pakai helmet tu, kita letak takaful di belakang sekali, maksudnya kita pakai helmet dekat kaki. Jadi kalau jatuh apa jadi, kita punya kaki mungkin elok sikit lah, mungkin cover ibu jari je lah kan. Tapi kepala kita habis berdarah, hancur ke apa kan. Itu kalau motor. Kalau kereta macam mana? Apa dia punya main dia? Kalau kereta ni senang coverage je lah. Tak, seat belt. Oh, seat belt. Seat belt
seatbelt kena pakai juga kan. Betul juga. Itu Okey. macam topik Reda jugalah. Tapi di kereta takkan nak pakai Betul, helmet kan dalam kereta. Betul lah, pakai helmet dalam kereta orang terkejut kan. Jadi pakai seatbelt tu kan, itu yang first kita buat. Tak adalah kita pakai nak accident dah kita pakai siap-siap. Tak sempat benda tu. Jadi sama juga dalam takaful perlindungan. Letakkan yang pertama, yang first, yang priority. Sebab kan satu, seatbelt dengan helmet ni senang je pakai kan. Sama juga macam takaful, senang je kita urusan dia. Lepas tu apa berjadi, memang selamat dia, impact dia memang dahsyat lah. Kalau helmet tu kita pakai, daripada kita jatuh tu, kita tak rasa apa-apa benda tu kan. Kita, orang tengok berdiri dah dia ni kan. Padahal bawa motor kan, kena langgar semua. Tapi sebab ada helmet, okey je kan. So Selamat sama juga macam kereta. Sama juga macam kereta. Kereta tu seatbelt tu kan. Jadi kita kena pakai juga kan. Jadi apa jadi, kita selamat, kita tak tercampak daripada kereta kan, keluar daripada kereta. Kebanyakannya kalau saya nak tahu kes, ini sama dengan berkenaan dengan kita punya kes lah. Kes kita, kes yang kita akan terangkan hari ni lah. Jadi ada orang kebanyakannya bila dia accident tu dia akan terkeluar dekat depan. Cermin depan tu memang senang terkeluar. Mesti orang pelik kan, kenapa? Dah Tahu? cermin tu tebal kan. Cermin tu tebal satu, tapi orang pelik. Bila accident je, kalau bila langgar je mesti boleh terkeluar juga. Sebab apa? Sebab kalau orang nak tahu, saya beritahu sikit lah. Kereta ni kalau dia buat, kalau basic secara orang panggil basic dia, bila dia tampal kereta tu, dia buat kereta tu supaya cermin tu boleh tahan orang panggil bukan force lah, maksudnya apa-apa benda yang daripada luar. Contoh angin yang kuat, yang lebih daripada 100 km kan, kuat tu. Mungkin lepas tu bola kan, yang lebih daripada apalah, orang tendang kuat lah kan. Benda macam tu bila langgar, dia akan tahan cermin tu. Kebanyakan cermin macam tu lah. Tapi kalau macam besi tu tak lah kan, besi tu boleh pecah lah. Lepas tu kalau ada orang tercampak pun susah nak, orang panggil nak tembus juga. Tak banyak kes yang, kalau kita tengok banyak yang viral juga kes dekat China kan, yang mana orang pergi lompat dekat kereta kan, cermin tu sampai retak je, tak pecah, tak masuk ke dalam. Jadi kebanyakan kereta dia buat supaya apa-apa halangan daripada luar ataupun orang panggil tekanan daripada luar tu, bila langgar cermin tu dia tak akan tembus. Tembus tu pecah lah ke dalam kan. Jadi tapi kenapa kalau yang dalam tu boleh keluar? Sebabkan dia buat sebabkan cermin tu bila dalam dah kuat kan, kalau dari segi luar pun dia tak kuat sangat. Memang macam tu. Kalau siapa tahu kereta lama-lama lagi lah. Kalau ada orang, sebab itulah kalau kita polis adalah kes lagi lah. Macam polis dekat luar negara, yang mana dia letak dia punya orang panggil penjenayah tu dah gari dah, tapi dia letak kat bahagian depan, dah kunci dah pintu. Lepas tu macam polis kan tak boleh keluar lah, tapi dia tendang je. Tendang bukan kuat sangat pun kan, Pintu tu. cermin tu, cermin depan tu. Jadi boleh terbuka terus, so dia boleh lari. Jadi siapa yang nak tahu, itu memang kereta-kereta secara basicnya memang dia design ataupun cara dia engineer kan, dia buat cermin tu yang mana daripada luar tak ada masalah, tapi daripada dalam kadang-kadang ada cermin yang akan boleh terkeluar terus. Jadi itu saya cerita sikit lah kalau tentang cermin tu. So cukup untuk intro kita lah untuk hari ni. Tapi kita akan sambung dengan tajuk kita hari ni, iaitu tajuk kita apa, Miss Lani? First party apa tadi, lupa dah. First party kematian cover tak? So first party kematian cover tak? Jawapan senang, tak cover. Cover. Kalau jawapan yang senang saya nak beritahu, tak cover. So boleh tutup lah ke tak? Boleh tutup live ke apa? Tutup belum Belum lagi ni. So sekarang orang mesti dah takut kan? Mesti Encik Kal Haikal dah takut dah kan? Apa tu mesti sekarang di komen ni ada Yahoo, dia kata sesuai untuk Cik Nani tu kan? Apa tu? Itu sesuai ni kot tu. Free gift tu. Free gift tu. Miss Nani sesuai lah kan? Sebab memang tak sampai betul. Nanti Miss Nani dapat kan? Dah dapat kan benda ni? Belum dapat, ambil lagi. Nanti ambil nanti ya. Okey. Bukan saja tak selamat kalau tak pakai seatbelt kan? Saman pun 300 hilang duit belanja. Bukannya sebab jauh je. Duit kita pun kalau tak pakai seatbelt, JPJ akan carilah. JPJ akan tengok benda tu. Jadi betul. Ikut tuan Kal Haikal ni betul. Kalau kita tak pakai seatbelt, nanti kena saman 300 macam tu saja. Jadi pakailah seatbelt. Sama juga macam takaful benda tu. Sama juga kalau main phone time drive. Main phone time sama juga. Kena sama juga. Jadi macam seatbelt tu kita kena pakai supaya kita tak bazirkan duit RM300 kita tu yang free. Sama juga macam takaful, yang mana kita bayar sikit, lepas tu kita tak akan bazir duit kita yang puluh-puluh ribu nak kena betulkan, ataupun kereta kita rugi, kita hilang, kecurian kan berlaku. Jadi rugi berpuluh-puluh ribu.
bayar sikit je, lepas tu dia cover terus. Settle macam tu je lah. Itu kalau senang saya cakap lah. Jadi hari ni kalau macam kita cakap dalam first week kita cakap pasal komprehensif, yang mana ada cover first party, third party, lepas tu kebakaran dan kecurian. Tapi ramai orang tak tahu yang first party ni tak cover kematian dan juga orang panggil kecacatan kekal kan. Lepas tu dengan hospital allowance pun tak cover kan. Duit untuk hospital tu tak cover juga. Lepas tu kalau third party cover, jangan risau. So macam first party ni ramai orang tak tahu dia kan dah cover dah. Tapi bila dia bawa dia accident, tengok berlaku ni dia berlaku accident lah kat diri dia kan. Lepas tu kata alamak macam ni kan, dia tak ada medical card, dia tak ada, mungkin tak ada adalah yang lain takaful yang lain produk yang disediakan kan. Dia tak ada langsung. Tapi selelanya kalau siapa yang ambil kan, dia dah boleh cover benda ni dalam RM60 je. Murah je. Murah je. Dalam RM60 dah boleh cover untuk diri dia sendiri. Kalau nak cover kawan, nak cover orang panggil Orang ketiga. penumpang pula kan, boleh cover. Pun tak sampai 200, mungkin 100 lebih, mungkin 80 lebih boleh dapat. So itu yang kita nak terangkan hari ni, kesedaran tentang orang panggil kematian dan juga kecederaan first party sendiri. So kita komen. Oh, okey. Daripada Rahizam Cepat. Okey. Nak tanya baca. Baca. Nak tanya pakar takaful PA Miss Nani. Saya tak pakar. Tuan Aziz lagi pakar. Tak. Okey, kalau accident biasanya cover kerosakan kepada kereta kita dan kereta pihak ketiga. Macam mana pula kecederaan dan kematian pada penumpang kereta yang lain? Okey, jadi senang cakap macam dia orang panggil sum covered. Dari segi sum kan. Jadi apa-apa jadi apa tu memang kalau dia cakap pemandu tu memang cover lah. Jadi tak perlu risau third party pemandu cover tu. So kalau apa-apa macam saya cakap tadi, third party memang cover lah. Kematian ataupun kecacatan kan. Apa yang kekal. Jadi hari ni saya nak minta apa Miss Anis kata kan, mungkin ada orang kat luar sana. Apa? Lepas Miss Nani mungkin apa tu, Miss Nani mungkin nak terangkan sebab ramai orang kat luar sana yang mana dia kata tak perlulah cover mati dia kan. Dia kata nanti ada orang lah tolong gali kan. Tolong kapankan kan. Tapi kapankan pun kat Malaysia pun kena ada kos juga. Kena kita dah ambil orang panggil hairat kematian kan. Jadi kalau siapa ambil okey, siapa yang tak ambil ni pun problem juga sebab kematian tu nak ambil daripada kereta pun siapa nak cover benda tu. Jadi lepas tu mungkin orang kata tak banyak lah accident kat Malaysia kan. Mungkin Mr. ni boleh bagi sikit orang panggil proof ataupun statistik di Malaysia ni kematian dan orang panggil kemalangan yang berlaku di jalan raya di Malaysia. Okey, sebelum saya cerita tentang statistik ni, saya nak terangkan sikit lah apa maksud tu kemalangan jalan raya. Okey, kemalangan jalan raya ni ada banyak maksud. Salah satunya kemalangan jalan raya ni maksud dia kejadian yang berlaku kepada manusia ataupun haiwan pada tahu. Haiwan pada. Sebab dia melintas jalan dia boleh accident. Okey. Lepas tu harta benda, kenderaan dan berlaku di mana-mana. Tak kisahlah jalan kebun ke jalan raya kat mana jalan raya kan. Lepas tu dekat RR, terowong, jambatan, jejambat, ada banyak-banyak lagi lah tempat. Okey, kemalangan jalan raya ni melibatkan sama ada kenderaan motor, basikal, beca. Beca pun cover. Beca pun ada accident. Dan pejalan kaki. Pejalan kaki ni risiko dia tinggi lah. Betul. Okey, yang ni definisi menurut WHO iaitu Kesatuan Kesihatan Sedunia. Dia mendefinisikan kemalangan tu sebagai pelanggaran atau kejadian yang mungkin ataupun yang tak membawa kepada kecederaan langsung. Maksudnya dia accident tapi dia tak ada kecederaan yang teruk. Maksudnya macam tu. Okey, ianya berlaku di jalan awam dan melibatkan sekurang-kurangnya sebuah kenderaan yang bergerak. Sebuah kenderaan pun dah kira accident. Selalunya accident akan melibatkan 2-3 kenderaan kan. Itu pun dikira accident. Okey, untuk statistik, yang ni saya statistik pada tahun baru Cina tahun ni, hari tu bulan 1. Sebanyak 23,208 kes kemalangan maut selama 14 hari dalam masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu berapa banyak? 23,208 kes. Di Malaysia? Ya. Masa tahun baru Cina itulah. Dia average dia dalam 1,657 kes sehari kemalangan.
Ni sumber daripada berita harian lah. Okey. Okey, lepas tu ni ada perbezaan dia. Pada tahun baru Cina hari tu, tahun ni 23,208 tadi kan. Tahun lepas 20,829 kes. Dia ada peningkatan sebanyak 2,379 kes untuk tahun ni. Jadi memang banyak kes kita meningkat lah sebenarnya kalau ikutkan. Mungkin dari segi saya ingatkan sebab PKP mungkin rendah kan, tapi sebenarnya lagi tinggi juga. Okey, yang ni untuk kemalangan maut. Pada tahun ni 206. Pada tahun lepas 197. So dia naik 9 kes pada tahun ni. Kurang sikit lah 9 kes, tak banyak. Kurang sikit lah, tapi tu nyawa orang jugalah. Betul. Okey, jumlah kematian pada tahun ni 230, pada tahun lepas 216. So dia meningkat banyak tahun ni. Pada tahun baru Cina je 2 minggu tu. Mungkin orang banyak nak menyambut tahun baru Cina ni kan. Mungkin sebab nyanyi lagu kan, semua kongsi ni kan. So mungkin happy sangat kan. Mungkin sebabkan mungkin kita tak sedar lah kan. Kadang-kadang mungkin sebab jalan kan. Semua ni mungkin ada faktor-faktor dia. Bukan disebabkan orang langgar saja kan. Mungkin sebab jalan sendiri. Betul. Mungkin disebabkan oleh mungkin kan ada kes yang saya tahu hari Senin hari tu yang tentang paku kan, yang membuat orang terbabas. Lepas tu ada minyak kan, semua kan orang ada orang panggil orang penganiayaan lah orang buat kan di atas jalan raya ni, yang menyebabkan kematian boleh berlaku juga benda ni. Okey, itu tadi pada tahun baru Cina. Yang ni oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR, bermula pada tahun 2017 sehingga Jun 2019. Yang ni mungkin Miss Andi dengan Tuan Haziq dah pernah ceritakan pada hari Senin tu kan. Betul. Okey, yang ni saya recap balik lah. Okey, JKJR ni menunjuk dia buat research pada tahun 2017 hingga Jun 2019. Dia menunjukkan kadar kemalangan tu sebanyak 533,875 kes pada tahun 2017. Dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 548,000. Banyaknya. 598 kes. Itu pada tahun 2018. Dan statistik sehingga bulan Jun 2019 menunjukkan 281,527 kes kemalangan. Jadi tahun lepas dia menurun sikit. Jadi 2,000. Tapi dia bukan menurun sebabkan kurang lah orang tak bawa. Tapi ini baru Jun. Statistik ni adalah Jun 2019. Jadi kalau kita cakap full, maksudnya double lah saya cakap lah kan. 6 sampai 12 tu double lah saya cakap. Jadi kalau ikut kes memang dalam nak sampai 600 juga sebenarnya. So tahun ni memang boleh capai 600 juga. 2019 tu lah kan. Boleh capai 600 juga. 600. Jadi kalau tahun ni lagi tinggi. Kalau ikutkan memang tinggi. Saya ada beritahu yang mana dalam kemalangan yang orang panggil fatal ataupun kemalangan yang dahsyat lah saya cakap kan. Maut lah. Maut. Dalam 700 lebih sehari juga benda tu. Semasa PKP tau. Dalam Malaysia? Dalam Malaysia. Jadi benda tu sangat orang panggil, kalau macam saya sendiri pun dalam setahun tu kan, memang kadang-kadang kita ada langgar kan. Kita terlanggar kereta ataupun kita accident dengan kereta. Benda-benda macam tu. Jadi kalau macam Miss Nani pernah? Tahun ni pernah kena accident? 2 tahun lepas kena accident. 2 tahun lepas lah? Lepas tu macam mana? Yang tu kes tu time bulan puasa lah, 4 hari lagi nak raya. Time tu saya naik motor nak pergi latihan JPJ, latihan JPJ tu. Time tu pukul 2. Lepas tu sepatutnya jalan tu jalan saya tau. Lepas tu kereta dari simpang tu dia main jalan je. Main jalan je. Dia tak pandang kiri kanan, lepas tu main jalan je. Kebetulan saya lalu kat situ. Lepas tu saya langgar lah dia punya bumper depan tu. Kereta. Jadi dia langgar ke Miss Nani yang langgar? Kita sama-sama langgar. Kita sama-sama langgar. Dah plan ke apa? Okey. So sama langgar, betul? Tapi patutnya salah dia lah kan sebab simpang dia tak berhenti. Betul. So saya pun apa lagi itulah. Langgar dia lagi? Bukan. Tu. Macam mana? Terseret atas jalan raya lah. So motor tu tindih saya. Tu je lah. Lepas tu alhamdulillah hidup lagi lah. Alhamdulillah hidup lagi kan. Ada kat sini dah boleh buat live ni tu. Kalau tak nanti kebanyakan orang macam mana Miss Nani ni nak buat live kan dah. Hilang dah kan. Jadi kalau saya nak sentuh sikit tentang macam ini kes yang lama kan saya cakap. Tapi ini kes ni dalam semalam saja kan. Ada dari orang panggil
dari berita harian online yang mencakapkan yang tajuk dia adalah bapa maut 2 anak cedera kemalangan. Jadi dari kemalangan ni kalau kita ikut kan kalau saya nak tengok balik search semalam, lepas tu kemarin kan, lepas tu lagi lama kan, memang setiap hari ada juga kat Malaysia ni. Betul. Ramai orang je tak tahu. Kalau kita tahu kan, macam tahun ni tahun lepas lah kan, memang kebanyakan motor pun banyak aksiden juga benda tu kan. Kalau siapa yang kenal kawan-kawan dia semua kan, adalah pakcik dia aksiden lah semua. Kadang saya pun selalu dengar sepupu saya asyik masuk bawah lori kan. Tapi nasib baiklah dia tak ada masalah kan. Dia alhamdulillah lah, dia cedera parah je lah kan. Parah juga tapi nyawa dia orang panggil bukan ajar lah dari situ lah. Jadi saya sendiri pun macam saya cakap, tahun lepas pun ada orang panggil aksiden sebabkan pengainan jalan raya tu lah. Dari segi paku kan. Jadi itu pun nasib baiklah, tak ada masalah sangat. Sebab saya beritahu yang tentang tayar yang mana kita pakai, tayar jenis run flat, yang mana kalau tak ada angin pun boleh berjalan sehingga 120. Kalau limit dia lah saya cakap lah. Yang biasa 80 km lah. Jadi itu menunjukkan kalau tuan-puan dengar macam ni kan, saya dengar pun saya dah takut juga sebenarnya. Kan setiap hari ada je kes kan. Jadi kalau macam tuan-puan dengar, takut tak benda tu kan? Lepas tu macam kalau siapa yang tak ada ada orang nak ambil medical card. Tapi medical card tu bayar kalau ada yang 200 sebulan kan. Benda tu kalau ikutkan kebanyakan orang agak tak termampu benda tu. Jadi apa benda yang paling mungkin anda boleh tanya kan, kalau kalau 200 sebulan ni kalau kita ikutkan dalam sehari bagi 30 lah contoh kan, dalam RM6 lebih jugalah sehari kita kena bayar untuk dapatkan orang panggil kalau apa-apa jadi cacat kekal tu ataupun hospital allowance kita tak ada, kita ada benda ni yang kita bayar RM6 sehari kan. Untuk sebulan 200 lah, RM6 lebih lah saya cakap. Jadi apa selain daripada itu, sebab tu agak mahal juga. Jadi kalau tuan-puan ambil yang kita akan cerita kan, kita kaitkan dengan accident ni adalah flexi PA ataupun personal accident lah. Yang mana orang yang akan personal accident ni untuk orang panggil pekerja ke, ataupun kita pergi luar negara, ataupun kita ada pokok kelapa jatuh atas kepala kan. Tapi untuk kenderaan pun kita ada juga, yang mana kita akan cover first party sendiri, kematian dan juga kita panggil bodily injury ataupun kecederaan badan lah. Jadi benda tu kalau tuan-puan ambil, yang paling rendah boleh dapat adalah kalau ikut dalam setahun tu kan, kalau macam kita kira tadi 200 untuk sebulan kan, untuk medical card tu sendiri kan, kali dengan 12 dalam 2,400 juga kita keluarkan untuk buat medical card tu. Kalau kita guna tak apa alhamdulillah, tapi kalau kita tak guna orang panggil macam rugi jugalah. Tapi bukannya saya nak orang panggil tak perlu ambil medical card ni kan, sebab yang itu cover bukannya dalam kereta je, yang ni cover untuk kereta. Kalau kita punya kita ambil kan, yang kalau tadi tu 2,400 bagi yang 365 kan, setahun sekejap ya, dalam RM6 lebih lah, betul lah. Jadi RM6 lebih kita bayar, kita akan dapat medical card yang mana kita cover kalau accident ke apa kan, kecederaan pada badan. Tapi kalau siapa yang kata macam dia tak selalu panjat kelapa lah kan, Panjat kelapa? pokok kelapa tu kan, dia tak selalu buat kerja-kerja yang boleh mudaratkan ataupun mungkin tempat kerja dia kata tak ada mungkin kipas yang nak goyang, nak jatuh dah, tak ada kan benda tu. Jadi dia kata kereta dia selalu bawa, dia kata setiap hari dia bawa kereta. Jadi mungkin 24 jam, mungkin Grab sendiri kan bawa kereta juga. Jadi kalau nak cover untuk yang kita punya PA kita ni untuk kenderaan saja kan, dalam 22 sen sehari. Murah sangat kalau ikut 22 sen sehari. Kalau setahun dalam RM80 juga. RM80 dah cover untuk kita punya kematian dan juga kita punya hilang upaya cacat kekal lah kan. Lepas tu dengan kita punya allowance hospital dapat juga. Contoh kalau siapa nak tahu, saya beritahu sikit lah, ni spesifik sikit. Kalau untuk kematian tu dia akan cover dalam RM50,000 kalau kita ambil flexi pay, RM50,000 untuk kematian tu, banyak. Lepas tu kalau untuk kita punya hilang upaya kekal tu sama juga RM50,000 juga. Lepas tu hospital allowance tu akan dapat RM500 sehari. Setiap hari tu kita masuk, kita sakit dalam tu dapat RM500. Nak ke tak benda tu? Padahal kita bayar tadi RM80 je setahun tau. Ini kita dapat sehari RM500 juga benda tu. Kalau tak ambil tu bayar hospital mahal kan? Bayar hospital mahal lah. Jadi kalau macam contoh kita hilang upaya kekal tu kan,
Jadi kita boleh claim dekat kita punya takaful sendiri, boleh claim dengan kami. Kata yang kita nak dapat yang 50,000 punya coverage tu kan, sehingga 50,000 coverage tu. Jadi boleh benda tu. Tapi orang kata macam mana, apa kriteria dia boleh claim tu kan. Sebab tadi saya dah beritahu, kita dah beritahu tentang macam kes-kes kan. Misalnya dah beritahu kes-kes yang banyak sangat kat Malaysia ni. Sebab kita ni memang suka bawa kereta, kita suka bawa motor semualah. Lepas tu jalan raya tu kan, sampai sekarang ada basikal lagi orang bawa kan. Jadi kita suka jalan raya tu. Favorite lah saya cakap lah benda tu. Tak nasi lemak jalan raya. So kita pergi balik kampung kan benda tu. Jadi kita dah cakap pasal kes tadi, yang mana memang tinggi. Kalau kita pergi balik kampung memang ada, tak sah kalau tak ada lah. Saya cakap lah, Mesti ada lah. mesti ada. Pagi tadi pun saya lalu pagi tadi kan, baru pergi kerja ni, pergi KL ni kan, ada kereta kancil. Dia memang langgar tepi lah, memang rosak jugalah benda tu kan. Kenapa langgar tepi tu? Tak tahulah, mungkin kereta dia memang nampak modified. Mungkin dahsyat sikit. Power sangat kereta dia kan sampai terlanggar kan. Jadi kalau cakap pasal kemalangan ni memang berlaku setiap hari. Kita akan nampak lah benda tu. Lepas tu kita ada cerita macam mana nak ambil kan. Apa yang orang panggil coverage yang murah yang boleh ambil, yang mana memang cover banyak benda. Jadi saya dah sebut tadi kan sebelum ni kan, yang mana 22 sen sehari dapat cover 50,000 kematian. Lepas tu hilang upaya kekal kan. Jadi dua benda tu dah cover dah benda tu, 22 sen sehari. Lepas tu orang kata macam mana nak claim pula kan. Apa kriteria dia kan, mungkin orang tak tahu. Jadi kalau saya tahu, kalau untuk kematian tu, kalau siapa yang ada mengalami lah kecederaan kepada badan ataupun kematian kan, jadi report kepada kami. Kalau boleh dalam masa 24 jam tu dah report dah. Tapi selewat-lewatnya 52 minggu. Kalau senang cakap 52 minggu tu dalam setahun lah. So maksudnya dia cakap ni kat sini, polisi kita setahun kan, setiap kali kita renew untuk takaful kendaraan kita mesti setahun. Jadi bawah setahun tu kita dah report kepada pihak takaful lah. Jadi apa-apa jadi kita boleh cover benda tu. So lepas tu dengan salah satu syarat dia adalah, yang penting kita punya, contoh kalau kita nak cover benda ni, kematian ni, yang penting kereta kita tu dia pelik. Orang kata kematian kenapa ada masalah syarat kereta pula. Ada juga. Memang syarat ini memang dia diletakkan supaya kereta tu mungkin bukan disebabkan kereta tu kecurian saja. So dia nak yang mana kami nak lah kan. Kami nak kereta anda tu dah bayar, orang panggil cukup-cukup kan. Bayar setiap bulan tu memang tepat. Tak ada outstanding orang panggil. Contoh ada baki, kalau baki serendah RM1 pun tak boleh benda dia. Kena bayar full. Kena bayar dulu. Itu untuk kereta lah. Kita bayar macam biasa kereta kita kan. Jadi kalau siapa yang dah habis bayar tu, alhamdulillah okey lah, tak masalah benda ni lah. Jadi bila kita dah bayar full, kita bayar orang panggil macam tepat waktu kan, kita punya kereta tu boleh je claim dengan kita, tak ada masalah benda tu. Lepas tu memang siapa yang sekiranya kalau tak ada kebenaran kan untuk selesaikan yang baki tu kan, lepas tu boleh je macam membayar penuh jumlah manfaat kepada penama atau waris anda lah. Jadi tak perlu bayar macam outstanding tu, bayar manfaat saja. Yang bank kenakan lah benda tu lah. Okey. Itu kalau untuk kematian. Kalau untuk macam hilang upaya kekal pula kan, sama juga. Dalam masa bawah 52 minggu report kepada kita, tak ada masalah benda tu. Dia kalau macam kita cakap kalau tripcan ni dalam masa 30 hari kan. 30 hari saja. Tapi kalau untuk kereta ni kita bagi. Kita kata macam okey, dalam masa bawah 52 minggu, dalam masa bawah setahun, report kepada kita. Kalau setahun tu tak report juga tak boleh lah. Jangan nanti nak marah-marah semua. Sebulan je. Sebulan saja kan. So sekejap ya. Tak ada soalan lagi daripada Raisam Jebat. Tuan Haziq, saya ada satu soalan. Kalau pemegang polisi accident tapi tak meninggal serta-merta, tapi hanya selepas 2 bulan atau lebih, masih cover lagi tak? Selepas 2 bulan daripada accident lah. Jadi kalau ikutkan kita tadi, syarat-syarat kita adalah 52 sebelum 52 minggu lah. Jadi maksudnya kalau dalam 2 bulan ni tak ada masalah benda tu. Jadi kalau siapa yang lepas 2 bulan kan, contoh dia macam koma ke apa kan, lepas tu dia tak tahu yang mungkin koma dia mungkin ambil dalam masa 3 bulan 6 bulan kan. Lepas tu dia tangan dia mungkin simen ataupun hilang. Potong lah saya cakap kan. Jadi dia macam dia kata tapi dia ada ambil PA ni, dia kata kan, boleh tak cover kan? Boleh claim lagi ke tak? Boleh benda tu. Tak ada masalah benda tu. Yang penting jangan bawa lebih daripada setahun. Itulah saya cakap 52 minggu secara orang panggil secara formal dia lah.
So kita ada Viewers kita. okey. Nurul Aina Adnan. Okey, terima kasih kerana join kita punya live. Lepas tu kalau mungkin Nur Aina ni baru join kan. Mungkin kata apa ni dah cerita banyak kan. Macam alah terlepas lah kan. Jangan risau. Puan Nur Aina ni tak terlepas. Nanti boleh tengok balik je. Live kita yang apa tu yang selepas ni lah. Lepas kita buat. Sekarang ni tengok je live dengan kita. Nanti bila dah habis live tu, kita akan upload dekat page sendiri kan. Page kita sendiri, Rotax Friend. Lepas tu boleh tengok balik je. Tengok je, rewind balik je, tak ada masalah. Ataupun di YouTube channel kita. Di YouTube channel pun boleh. Kita akan upload terus benda tu. Supaya nanti senang lah. YouTube lagi senang. Sebab Facebook ni bagi saya macam susah sikit nak tengok balik semua kan. YouTube senang. Lepas tu minta tuan-puan share juga. Yang mana mungkin sekarang ni kita dah beritahu banyak juga sebenarnya kan. Kita beritahu kan. Tapi simple lah kita beritahu. Mungkin boleh share dengan kawan-kawan semua. Like semua kan. Supaya nanti video ni senang untuk orang dapat. Supaya nanti kebanyakan orang dapat kesedaran itu. Itu je lah saya nak beritahu tu. Sebab kebanyakan orang mostly lah memang berapa persen lah. Memang banyak lah percentage dia. Majoritinya tak ambil benda ni. Yang mana harga dia 22 sen sehari saja. RM80 lah saya cakap lah kan. Lepas tu dah boleh cover untuk kematian dia dalam kenderaan dia kan. Tak ada masalah benda tu. Dia kematian akibat kemalangan je lah. Kalau kematian akibat dia sakit ke, ni bukan termasuk dalam CPA ni. Nah betul lah. Jadi macam apa tu, contoh kalau siapa yang dah ada sakit jantung pun tak cover jugalah benda tu. Sakit jantung dia kata alamak dia sakit kan. Lepas tu dia accident. Accident kan. Itu adalah pengecualian yang saya beritahu lah. Yang mana memang apa tu, memang sangat yang orang tak tahu benda ni lah. Saya cakap lah. Bila nak claim tak boleh kan. Ada yang dia boleh claim tapi dia tak claim kan benda tu. Jadi dalam video ni, dalam live ni kita akan beritahu benda-benda macam tu lah. Lepas tu kalau macam syarat-syarat untuk hilang upaya kekal ni saya sambung balik lah. So dia ada lumpuh menyeluruh yang kekal. Itu cover benda tu. Lumpuh kan. Sebab accident kita lumpuh kan. Lepas tu kita lantak akibat hilang upaya kekal. Maksudnya orang panggil bedridden kalau bahasa Inggerisnya kan. Maksudnya dia tak boleh bangun dah, memang baring je kan. Baring. Itu pun boleh claim juga dalam kita punya PA ni. Lepas tu kita ada kehilangan menyeluruh yang kekal kedua-dua belah mata kan. Mata kita hilang pun kan. Boleh juga dua ke kanan ke kiri kan. Kita alamak rasa macam cover kanan je lah. Tak jangan risau. Dia cover dua-dua juga. Tapi ambil yang kita lah. Kalau ambil dengan yang lain tak pastilah benda tu. Jadi ambil kita, kalau hilang mata kiri ke kanan ke dua-dua ke, kalau ada mata tiga tak tahulah. Tapi kan pelik tu. Pelik. Tapi kalau mata dua cover benda tu. Lepas tu kita ada lagi yang keempat lah kehilangan menyeluruh yang kekal pada bagi penggunaan kedua-dua belah tangan ataupun belah kaki, dua-dua kaki, dua-dua tangan. Lepas tu ataupun dua-dua kaki dan tangan juga, ataupun kombinasi daripadanya lah. Maksudnya kalau kita ada masalah macam accident kita tu, hilang upaya kekal tu menyebabkan tangan kita ni tak ada terputus kan. Ada orang terputus Ngeri sangat. Kalau ikut kes memang kes kat Malaysia juga tahun ni juga, yang mana orang bawa kereta, saya beritahu lah ni. Orang bawa kereta, tapi yang ni lagi ngeri lah benda ni. Dia bawa kereta, lepas tu dia macam mana dia accident. Dia kena divider tepi jalan raya tu. Kan tahu yang besi tu kan. Ramai orang ingatkan divider tu biasa, orang panggil harmless, tak. Orang panggil tak bahaya lah benda tu. Tapi apa jadi adalah bila dia terlanggar, kalau design untuk divider tu sendiri, kalau siapa yang tahu, dia adalah untuk mengelakkan dari kereta tu, kereta yang dia ada dua arus kan. Kita ada mungkin pergi dengan balik lah, saya cakap lah. Kalau yang pergi tu, dia akan, kalau kita langgar divider tu, dia tak akan pergi ke sebelah sana. Sebelah mana tu? Sebelah balik tu. Lawan arus. Maksudnya dia tak pergi jalan raya yang sebelah. Itu cara dia orang design divider tu. Tapi orang kata okey lah, selamat lah tak pergi sebelah. Tapi apa jadi adalah bila kita langgar tepi tu, dia akan membuatkan, dia akan impact dia akan orang panggil tahan benda tu. Tak akan pergi ke sebelah, dia akan tolak balik kita ke dalam tu. So dia akan membuatkan berpusing lah. Itu yang kita nampak tercampak semua kan. Sebabkan memang dahsyat lah design dia. Tapi yang penting kat sebelah tak kena benda tu lah. Tapi bahaya dekat sebelah kita ni lah. Contoh kita yang bawa kan sebelah sini kan. Benda tu boleh ni kan. Kalau macam penunggang motor, kalau dia accident ke tepi tu, terkena benda tu, boleh putus tangan kan. Betul, putus tangan. Yang macam kereta yang saya ada kes kat Malaysia ni, yang mana orang tercampak terkeluar langgar benda tu. Apa kemalangan dia, yang mana leher dia yang terlanggar divider tu. Jadi kalau ikutkan leher langgar tu,
kalau memang terputus kepala dia. Kalau kes tu, kalau siapa yang ada, mungkin ada yang kenal dengan apa arwah ni kan, apa salam takziah jugalah benda ni, sebab memang bahaya. Divider tu amat bahaya benda tu. Ramai orang tak tahu benda tu. Lepas tu maksudnya terlanggar kan. Nampak je biasa benda tu kan. Tapi sebab itu orang kata lane kanan tu boleh bawa, tapi jangan cucuk, jangan nak apa dekat sangat. Sebab bila kita terlanggar divider tu, kereta okey lagi terlanggar tak masalah. Bila langgar divider tu boleh tercampak dengan, kalau saya nak share video tu memang banyak lah video tu. Memang orang tercampak, terpusing-pusing semua. Jadi memang terpusing-pusing semualah. Lepas tu apa tu kalau macam saya cakap tadi tentang tangan semua kan. Jadi kes macam tu jadi macam Miss Nani cakap sendiri, motor bawa dengan divider tu terputus jari kan. Tangan jadi, dengan jari je. Tangan tangan okey. Jadi kalau ada siapa yang sampai terlanggar benda tu kan, ataupun bukan sebab divider je kan, dia terlanggar sampai tangan dia terputus. Contoh tangan kanan, boleh tak cover? Boleh cover. Boleh. Kalau dua-dua terputus, boleh cover tak? Boleh cover juga. Kalau kaki dia je sebelah terputus, boleh cover tak? Boleh cover juga. Kalau dua-dua pula kaki, cover tak? Boleh cover juga. Kalau dia kata empat-empat sekali ni, dia kata boleh cover juga. Kalau macam dia kata kanan je, tangan kanan dengan kaki kiri, dia kata cover tak? Boleh cover juga benda tu. Tak kisah benda tu. Asalkan tangan dengan kaki lah. Jadi apa tu kita itu benda yang kita panggil hilang upaya kekal lah benda tu. Jadi kalau siapa yang kepala tu, leher tu memang kematian teruslah. Memang kematian teruslah. Kalau macam contoh kalau siapa telinga ke muka, cover juga benda tu. Yang semua penting kecederaan tu kan, itu bukan hilang upaya kekal lah. Tapi kalau siapa hilang upaya kekal tu specifically untuk tangan, untuk lumpur dan juga yang tak boleh gerak daripada orang panggil katil lah. Okay, macam ni kalau viewers kat luar sana nak ambil takaful taxi PA ni? Okay, saya nak beritahu balik sebab mungkin ini saya sebut tadi mengerikan juga sebenarnya kes-kes ni. Lepas tu ini bukan luar negara punya tau. Ini bukannya dekat negara-negara pelik ke apa. Ini betul-betul negara Malaysia sendiri, negara kita sendiri, yang mana berlaku banyak kes-kes yang orang panggil fatal ataupun maut lah saya cakap. Ngeri, bukan maut macam tu je. Ngeri, memang ngeri. Lepas tu macam orang kata macam apa tu, mungkin ada view sana bila tengok kat sini kan, apa takut dah, mungkin encik kalau takut dah kan. Takutnya benda tu kan bahaya juga kan. Sebab kalau tak, satu kalau tangan dah tak ada, macam nak cari duit untuk apa tu cover dia punya hilang upaya kekal tu. Jadi kalau ambil coverage PA ni, dia boleh macam apa tu, boleh cover lah. Cover dah dia punya kerja sebulan tak. Kerja sebulan lah. So benda macam tu yang kita nak tolong sebenarnya. Ramai orang tak tahu. Yang bayar rendah saja. So kalau siapa nak tahu, cari dia lah, WhatsApp saja kita. Call pun boleh dekat. Kalau kita nak cakap nombor telefon dia 01102564 kan. Tapi saya cakap ni laju sangat lah. Tengok dekat page kita sendiri. Page kita ada nombor telefon tu. WhatsApp saja. So kalau siapa yang ambil dengan etika dah kan, siapa yang takaful yang kita sediakan kan. Jadi kalau kata dia tak ambil lagi benda tu, dia nak tambah PA, boleh tak kan? Kata boleh benda tu. Tapi kalau siapa yang takaful yang berbeza, minta maaf benda tu lah. Mungkin boleh ambil takaful yang baru, lepas tu ambil PA sekali. Jadi macam cara dia WhatsApp saja, lepas tu bayar online saja. Kita akan bagi polisi tu secara online, secara WhatsApp. Ataupun kalau siapa yang nak email, kita bagi PDF juga. Secara PDF lah kita bagi. Lepas tu kalau macam nak claim, memang mudah benda tu. Sebab siapa tahu kalau kalau takaful sendiri, takaful kenderaan ni, dia akan sediakan ni auto assist sendiri. Kalau siapa yang renew takaful kereta, dia akan dapat ni stiker road tax ni kan. Jadi kat bawah ni dia ada nombor hotline dia kan. Auto assist ni kan. Claim sekali. Siapa yang nak claim boleh ni. Jadi macam mungkin tak nampak lah benda ni, saya tunjukkan. Dalam kereta nanti check balik kan. Mungkin siapa yang tengah bawa kereta ni, tengok balik, tengok kat cermin tu ada ke tak. Pihak takaful agent sepatutnya bagi kan. Agent takaful, agensi takaful sepatutnya bagi benda ni lah. Jadi tengok balik benda ni. Kalau siapa yang tak ada ni, ini benda sangat penting. Sebab siapa nak call lagi. Ramai orang bila accident, macam saya cakap dulu, call bapa, call saudara mara semua kan, call kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tu dekat tak apa. Kalau kawan-kawan tu orang insurans tak apa, orang takaful tak apa. Kalau dia ejen takaful tak ada masalah, boleh call saja dia kan. Tapi kalau dia bukan kan, lepas tu kalau dia tu pemandu tow truck, okey, tak masalah. Dia pergi call dia, lepas tu kata boleh tak tu kan, mana boleh kan. Tak boleh benda tu. Satu membahayakan juga dia lah. Jadi
Apa-apa berlaku, yang penting dapatkan benda ni, nombor telefon ni. Siapa yang dah renew tu terus dapatkan benda ni. Contoh ejen dia tak bagi, kata minta dia kata dapat nak dapatkan stiker Rotex ni yang penting nombor telefon, kata kat dia nombor telefon yang penting kan. Lepas tu dia kata dia boleh bagi, tak ada masalah. Kebanyakannya takaful ejen ni memang tak ada masalah, memang baik-baik lah semua. Kalau dia tengah pening, dia lupa dia minta lah, kita minta. Lepas tu macam saya nak cakap, okey, kita ada viewers yang baru masuk, TKC kan, join kita. Terima kasih kerana join kita punya live. Yang penting nanti kalau macam TKC ni tak dapat tak dapat dengar kita punya live yang awal ni kan, tak apa. Yang penting kita tengok balik kita punya page, kita akan upload balik video ni. Kalau sekarang ni live dengan kita lah sekarang ni. Lepas tu nanti minta share dekat kawan-kawan semua kan, supaya orang kesedaran yang mana PA ni, orang yang PA ni macam live kan, tapi tak, bukan live. Kalau live takaful tu, itu lebih kepada orang investment. Lepas tu dengan orang panggil komitmen yang tinggi lah. Jadi kalau ambil PA takaful flexi PA ni memang rendah. Lepas tu memang kontrak dia orang bagi kontrak lah 1 tahun tu je. Jadi tak ada masalah. Kalau tak nak ambil dah tak apa, tapi yang penting ambil, sebab kesedaran ni sangat penting lah. Sebab kita tak tahu malang tu tak berbau. Betul kan. Jadi macam kalau saya nak sentuh sikit tentang kalau accident tu, ramai orang tak tahu yang mana dia pergi call mak bapak dia, ataupun dia call kawan-kawan dia suruh angkat dia ke apa kan. Dia tengah, ataupun mungkin adik dia semua kan, dia nak angkat sendiri. Jangan angkat sendiri. Saya beritahu benda tu. Sebab kan kebanyakan kebanyakan kematian accident tu bukannya disebabkan oleh, mungkin kalau langkah kuat-kuat mungkin mati terus lah. Tapi kalau yang mungkin dia tak sedar, lepas tu dia mungkin cedera parah teruk, mungkin tulang dia kan yang tulang rusuk dia tertusuk dekat jantung tu kan. Jadi mungkin ada dengan orang panggil nervous system dia kan, dia punya sistem saraf dia kan boleh kacau. Kalau siapa yang tak diangkat, dia akan, kalau angkat je pun dah boleh salah angkat, boleh maut dari segitu je, bukan sebab accident pun sebenarnya. Jadi kita ada viewers Mr. CMJ M. Jimmy join kita. Okey. Terima kasih kerana join kita. Kita nak habis dah sebenarnya. Tapi tak apa, jangan risau. Kita akan upload. Kalau nak tengok balik, boleh just rewind je live kita ni. Kita ada je lah video tu kan. Ataupun kita, di YouTube channel. Di YouTube channel juga kan. Di YouTube channel kita boleh like dan subscribe juga kan. Dekat FB Live ni boleh share, boleh orang panggil invite like kan, invite friend untuk like kita punya page, supaya ramai orang dapat tahu tentang video ni, ataupun tentang orang panggil awareness kesedaran ni. Benda ni sangat penting, yang mana memang murah. Saya cakap memang murah. Kalau siapa yang tak mampu, ambil jalan ni dulu. Dia setahun je, dia bukan sebulan. Kalau sebulan, kalau macam live biasa tu kita bayar juga kan, kita bayar. Tapi ni setahun terus. Kalau beza kan setahun tu RM6 lebih kan kalau yang medical card. Tapi ni kita ambil 22 sen saja kan, murah saja kan. Jadi saya rasa itu saja untuk kita punya live kita hari ni. Kita dah terangkan banyak juga tentang PA yang sangat penting kan. Lepas tu kes-kes yang sangat banyak di Malaysia ni. So saya rasa minta Miss Nani untuk berikan sepatah dua kata kesimpulan dia. Okey, ni sebelum saya cakap kesimpulan ni, kepada yang komen tadi tu, nanti kita akan DM seorang-seorang, kita akan minta alamat lah untuk kita postkan free gift tu. Okey, sebelum akhiri live ni, saya bagi sebulan sikit lah. So kepada viewers yang di luar sana, ataupun yang bukan menonton kita lah, kalau memandu tu, memandulah secara berhemah dan berhati-hati. Sebab kan kita time sebelum kita dapatkan lesen tu kan, kita ada pergi test JPJ semua tu kan. Betul lah. Time dekat situ kita boleh ikut undang-undang peraturan dia orang kan. Lepas tu kita mesti praktikkan benda yang kita belajar tu di jalan raya juga. So jangan bila kita dah lepas JPJ tu, kita rasa macam lega, dah tak nak ikut undang-undang dah. Betul. Kenapa kita tak ikut undang-undang semasa kita dah boleh bawa jalan raya sendiri kan? Itu sebenarnya untuk kita tak nak membahayakan diri sendiri juga sebenarnya. Sebab tu ingatlah kelalaian satu saat tu, setiap satu saat tu dia boleh menyebabkan kemalangan. Betul. Jadi itu saja. Itu saja. Okey. Jadi itu saja untuk kami juga, untuk saya sendiri. So terima kasih kerana kepada siapa semua yang join dengan kita ni. Banyaklah, saya nak sebut nama dia boleh lah. Kakak Raizam Jebat, lepas tu tadi Mr. Jimmy.
Sekian persiaran. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak tak makin.